الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi kita bertemu untuk siri yang ke-11 bagi meneruskan lagi pembacaan kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain rahimahullah dalam ilmu usul fiqh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bihi fid darain amin. Wal muqayyadu bis sifati yuhmalu 'alayhi al-mutlaq. كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. Kata pengarang wal muqayyad. Pada siri yang lalu kita telah baca tentang al-mukhassis ataupun al-khas wa takhsis, yang mana al-khas ataupun takhsis terbagi kepada dua, iaitu takhsis muttasil dan takhsis munfasil. Dan dalam perbahasan takhsis munfasil diselitkan apa yang akan kita baca pada hari ini, iaitu tentang muqayyad bisifah. Diselitkan juga perbahasan muqayyad dan mutlak dalam bahasan takhsis dan am dan khas. Itu ini adalah perbahasan kenapa diselitkan juga perbahasan mutlak dalam bahasan am. Kerana terdapat jami' antara am dan mutlak. Ada hubung kait antara am dan mutlak, iaitu pada kedua-duanya terdapat makna umum yang mana kita telah sebutkan sebelum ni. Maksudnya umum yang ada pada am, umumul am, umumun syumuli, dan umumul mutlaq, umumun badali. Ataupun perbezaan yang boleh lagi kita sebutkan di sini adalah perbezaan antara am dan mutlaq itu adalah pada am itu menunjukkan kepada afrad, iaitu unit-unit yang banyak yang tidak ada tiada terhad, tak ada terhad, yang mencakupi semua unit. Sedangkan mutlaq ini menunjukkan hanya pada satu unit sahaja. Kerana apa? Kerana mutlaq ini menunjukkan mahiyah, iaitu mahiyah itu kita tidak dapat nak gambarkan. Contohnya rajulun, lafaz yang mutlaq, ia adalah lafaz yang mutlaq yang menunjukkan makna lelaki, dan makna daripada lafaz yang mutlaq ini menunjukkan makna lelaki, iaitu bukan perempuan lah. Maknanya manusia yang disifatkan dengan sifat kelakian, yang terkeluar daripadanya manusia perempuan. Tapi makna manusia lelaki ini kita tidak dapat nak gambarkan dan tidak dapat difahami kecuali kita dapat kecuali ada padanya makna sekurang-kurangnya satu unit lelaki. Maknanya mutlak ini tidak darurah untuk menjelmakan makna. Mutlak itu adalah dengan adanya sekurang-kurangnya satu
unit ataupun fardun. Itu adalah perbezaan antara am dan mutlak. Okay. Kita kembali kepada kata pengarang wal muqayyad. Wal muqayyad bisifah, dan lafaz yang diikat dengan sifat. Lafaz muqayyad. Muqayyad ni lafaz yang diikat bersifat dengan sifat. Dan dalam contoh yang ada dalam syarah al-mahalli ini ialah lafaz raqabah yang bermakna hamba. Ada beberapa ada tempat-tempat tertentu, contohnya dalam kafarah qad disebutkan hamba itu dengan ada pengikat, iaitu ikatan iman. Itu sifat, disifatkan hamba itu raqabah itu dengan sifat iman. Ya. Fatahriru raqabatin mu'minah. Fatahriru raqabatin mu'minah. Sedangkan dalam ayat yang lain, contohnya dalam kafaratul zihar, kafarah bagi lelaki yang melakukan zihar, disebutkan hukum bagi orang yang melakukan zihar pada isteri dia ni kena wajib membebaskan hamba. Tapi lafaz hamba di situ itu raqabah disebut secara mutlak tanpa ada pengikat, iaitu iman. Tidak ada pengikat ataupun sifat iman pada ayat zihar, kafarah zihar. Berbeza dengan kafarah bunuh, ya, kafarah bagi bunuh, bagi kesalahan bunuh ada kafarah iaitu membebaskan hamba. Tapi dalam ayat tersebut disebutkan sifat iman, iaitu mukminah, raqabatin mukminah, wajib membebaskan hamba yang beriman. Di sini bila dalam ayat kafarah zihar ni, adakah lafaz yang mutlak itu difahami dengan makna mutlak sahaja? Maknanya adakah dalam masalah zihar ni, kafarah zihar ni, sah membebaskan hamba itu dengan kadar membebaskan mana-mana hamba, masuk hamba yang tidak beriman, ataupun disyaratkan dalam membebaskan hamba ni adalah hamba yang beriman. Ini adalah contoh masalah yang kita sedang baca, dan secara usulinya, secara perbahasan usul fiqhnya, maka dalam mazhab Syafi'i iaitu lafaz-lafaz yang mutlak itu difahami dengan makna muqayyad. Maka dalam ayat kafarah zihar ni, walaupun disebutkan lafaz yang datang padanya itu adalah lafaz yang mutlak, tapi difahami kita akan menanggung makna yang mutlak itu dengan makna muqayyad, iaitu hamba yang beriman. Jadilah hukum itu adalah wajib membebaskan hamba yang beriman juga. Itu untuk masalah pertama ni. Maka ada yang persamaan di antara persamaan di antara masalah kafarah bunuh dan kafarah zihar ni adalah terkumpulnya pada kedua-dua masalah ni adalah sebab, iaitu haram melakukan dua perkara ini. Kedua-dua perkara ini adalah haram, tapi hukumnya adalah sama, iaitu membebaskan hamba.
Dan dalam masalah ini sebenarnya juga ianya adalah ada unsur-unsur ihtiyat. Maknanya bagi mukallaf yang dah melakukan kesalahan zihar ni, bila dia ada arahan untuk membebaskan hamba, ke bila ada tempat-tempat tertentu dalam Quran yang menyebutkan hamba ini dengan muqayyad, dengan ada pengikat, itu hamba yang beriman, ke langkah yang lebih hampir kepada berjaga-jaga supaya mukallaf ni menunaikan kafarah tu dengan yakinlah. Jadi akan terkeluar daripada beban taklif dengan yakin, maka dia membebaskan hamba yang beriman walaupun dalam nafas ayat kafarah zihar tu datang dalam keadaan mutlak tanpa ada disebutkan sifat iman pada hamba. Okey. Ini contoh yang kita baca ini ialah contoh mutlak dan muqayyad, dan perbahasan ini diselitkan dalam perbahasan takhsis ni, dan pengarang akan meneruskan lagi perbincangan tentang takhsis munfasil. Itu perkara-perkara yang mengkhususkan yang mana ia terpisah. Pengkhusus ataupun mukhassis al-munfasil ni yang berbeza dengan apa yang telah kita baca sebelum ni, iaitu mukhassis muttasil, maknanya datang takhsis dalam satu teks, sudah kita dah baca dan ada beberapa bentuk. Sekarang ni tiba masanya kita baca tentang al-mukhassis al-munfasil, yang mana takhsis datang dalam bentuk yang berasingan, dalam ayat yang berasingan ataupun dalam bentuk yang berasingan. Mungkin dalam Quran dengan Quran tapi dalam ayat yang berbeza, ataupun takhsis datang dalam sunnah. Sunnah akan mengkhususkan ataupun dikhususkan dengan Quran. Qala al-muallif rahimahullah wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitabi wa takhsisul kitabi bis sunnah. Okey, dan harus wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitab. Okay. Apabila pengarang telah selesai menjelaskan tentang mukhassis al-muttasil yang telah kita baca pada minggu yang lalu, maka pengarang mula menyebutkan tentang bahagian kedua takhsis ataupun bahagian kedua mukhassis, iaitu mukhassis al-munfasil, dan disebutkan di sini boleh yajuzu takhsisul kitabi bil kitab, boleh mengkhususkan kitab dan kitab. Okey, apakah makna takhsis kitab bil kitab di sini? Iaitu takhsisu ba'dhi ayatil 'ammah bi ba'dhiha al-khas. Iaitu takhsis kitab dan kitab ni ialah dengan makna takhsis sebahagian ayat kitab, ayat Quran yang umum, dengan ayat kitab iaitu Quran yang khas. Dan kita akan baca contohnya di sini. Sebelum tu, dan dalil bagi keharusan berlakunya ataupun dalil keharusan takhsis Quran dengan Quran ini adalah dalilnya apa? Dalilnya adalah wuqu'uhu fi kalamillahi ta'ala. Dalilnya adalah berlaku ataupun ini adalah realiti dalam Quran, maknanya perkara ini berlaku. Iaitu kalau kita tengok dalam Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dalam ayat ini disebutkan iddah
wanita-wanita yang diceraikan adalah 3 kali suci, 3 kali haid. Inilah di antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Disebutkan di sini lafaz yang am dalam ayat itu adalah wal mutallaqatu al mutallaqat, iaitu wanita-wanita yang diceraikan. Ia adalah lafaz yang am dan di situ ada alif lam, dan ianya mencakupi semua wanita yang diceraikan termasuklah yang mengandung. Sedangkan datang dalam ayat yang lain, iaitu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlah. Dan wanita-wanita yang diceraikan itu yang mana mereka ini mengandung, maka iddahnya adalah sehingga mereka melahirkan kandungan mereka. Maka bila datang ayat ni, wanita-wanita yang diceraikan tapi dalam keadaan mereka ni hamil, maka mereka ni terkeluar daripada hukum umum 3 kali suci tu. Terkeluar daripada hukum umum ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Berlakulah di situ takhsis, itu ayat yang khas itu mengkhususkan ayat yang am ke wanita-wanita yang hamil yang diceraikan itu terkeluar daripada hukum iddahnya 3 kali suci. Ke iddahnya adalah sehingga mereka melahirkan kandungan mereka. Itu dalil harusnya takhsis Quran dengan Quran. Itu dalilnya apa? Itu telah berlaku dalam ayat Quran. Dan kalau kita boleh baca contoh daripada syarah mahalli ini ialah wala tankihul musyrikati. Dalam ayat ini adalah tegahan atau larangan untuk mengahwini wanita-wanita yang musyrik. Al-musyrikati di sini adalah lafaz yang am, mencakupi juga wanita-wanita ahlul kitab yang muhsanat. Kerana apa? Kerana wanita-wanita ahlul kitab juga termasuk dalam wanita-wanita yang musyrikat. Tetapi datang dalam ayat yang lain, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Itulah datang ayat yang lain dalam Quran menyebutkan bahawa wanita-wanita yang muhsan daripada kalangan wanita-wanita ahli kitab ini halal bagi kamu untuk kamu kahwini. Maka telah berlaku juga takhsis di sini, maka ayat ini mengeluarkan wanita-wanita ahli kitab daripada hukum larangan, daripada umum larangan mengahwini wanita-wanita musyrik. Wanita-wanita ahli kitab ni terkeluar daripada larangan untuk dikahwini. Maka ayat itu hanya khusus untuk wanita-wanita musyrik yang bukan ahli kitab, iaitu wanita-wanita musyrik dari kalangan yang menyembah berhala. Kita akan terus membaca yang kedua, iaitu wa takhsisul kitabi bis sunnah. Dan seterusnya pengarang menyebut dan harus juga boleh juga mentakhsiskan kitab dengan sunnah. Sunnah itu adalah kata-kata Nabi SAW, aqwalun Nabi SAW wa af'alihi. Aqwalun Nabi SAW wa af'aluhu wa taqriratuhu
fahamuhu wa isyaratuhu al-mutawatirah. Jadi segala perbuatan Nabi, percakapan Nabi dan takrir Nabi dan isyarat-isyarat Nabi yang mutawatir. Tapi di sisi jumhur usuliyin, sama seperti mutawatir adalah khabar wahid. Khabar ahad juga boleh juga dijadikan sebagai mukhassis, ya, mukhassis daripada sunnah yang berbentuk khabar ahad boleh menjadi boleh mengkhususkan ayat Al-Quran. Dan contoh di sini adalah qaulu ta'ala, firman Allah, yusikumullahu fi auladikum. Di dalam ayat ini Allah menyebut tentang hukum pewarisan harta. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Auladikum, yusikumullahu fi auladikum. Auladikum lafaz am, mana am di situ adalah kerana ini idhafah dhamir kum tu kepada lafaz yang lafaz nakirah, maka di situ jadi lafaz yang am, mencakupi semua anak-anak yang kafir pun termasuk juga. Tapi di sini telah datang sunnah hadis daripada hadis yang di dalam sahihain, iaitu la yarithul muslimu al-kafira wala al-kafirul muslima. Tidak mewarisi orang Islam daripada orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi daripada orang Islam. Hanya tidak berlaku tawarus antara agama. Ya, warisan harta ini tidak berlaku di antara dua agama. Sunnah di sini telah mengkhususkan umumnya lafaz auladikum itu warisan harta tidak berlaku di antara agama. Orang Islam yang ada anak yang kafir tidak mewarisi anak yang kafir itu daripada orang Islam, dan orang yang kafir juga tidak diwarisi hartanya daripada anaknya yang Muslim. Terusnya wa takhsis sunnati bil kitab. Dan sunnah juga boleh dikhususkan dengan Quran. Wa takhsis sunnati bil kitabi wa takhsis sunnati bis sunnah. Sunnah juga boleh berlaku takhsis pada sunnah dengan Quran. Contohnya hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sebelum tu Quran dan sunnah ini tidak ada halangan untuk berlakunya takhsis di antara kedua-duanya. Adalah kerana apa? Kerana kedua-duanya adalah daripada Allah, dan sunnah itu wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah apa yang diucapkan daripada Nabi itu daripada hawa nafsu, kecuali kesemuanya adalah daripada Allah. Maksudnya sama ada Quran atau sunnah, kedua-duanya akhirnya kembali kepada datang daripada Allah. Contoh ini, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat setiap daripada kamu jika berhadas sehinggalah
sehinggalah berwudu hatta yatawadda. Wudu akan berlaku dengan air hatta yatawadda bil ma. Tapi telah datang dalam Quran ayat wa in kuntum marda sehinggalah falam tajidu ma'an fatayammamu. Sunnah tadi la yaqbalullahu salata ahadikum, dalam hadis tadi Allah tak menerima salat setiap dari kamu sehingga jika kamu berhadas sehinggalah dia berwudu. Semua yang berhadas tidak berwudu sama ada uh, uh, sama ada dengan uzur ataupun tiada keuzuran, solat mereka itu tidak diterima. Tapi dalam Quran kata wa in kuntum marda, dan dan jika kamu dalam keadaan sakit hingga ataupun tidak menjumpai air, ayat di sini telah mengkhususkan umumnya hukum tidak sah solat tanpa wudu. Dan apa dalam ayat sunnah dalam hadis tadi, makna hadis tadi ialah kalau tak ada wudu tidak diterima solat umum atas apa alasan pun, ada sebab ke, ada uzur ke ataupun tidak. Tapi ayat tadi mengeluarkan kes-kes ni, iaitu kes orang yang ada uzur, orang yang tak ada, tidak jumpa air untuk berwuduk, maka yang ni dikeluarkan daripada hukum tidak sah, tidak diterima solat. Orang-orang yang mempunyai uzur tetap sah juga solatnya. Ataupun orang yang tidak menjumpai air, maka sebenarnya datang arahan lain, iaitu untuk bertayamum. Terkeluarlah daripada hukum solat mereka itu tidak diterima. Terusnya wa takhsis sunnati bis sunnah. Contohnya takhsis yang berlaku sunnah dengan sunnah ni adalah dalam hadis. Contohnya kita tengok fima saqatis sama'u al-ushra. Dalam hadis ni menjelaskan tentang zakat tanaman. Fima saqatis sama'u al-ushra, hanya pada apa-apa yang dihujani hujan daripada langit itu 1/10 al-ushr. Maka hadis ini adalah hadis yang umum, am di sini adalah daripada lafaz ma, fi ma. Maksudnya pada apa-apa tanaman yang disirami hujan ini adalah 1/10. Am yang mencakupi tanaman-tanaman yang capai nilai dia khamsatu awsuq ataupun kurang daripada khamsatu awsuq, iaitu kira-kira 60 gantang. Hanya tanaman-tanaman yang capai nilai 60 gantang ni, capai ataupun tidak, dalam hadis ni dikenakan padanya zakat. Tetapi datang pada hadis yang lain, laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah, itu zakat. Telah datang sunnah ataupun hadis yang lain yang mengkhususkan keumuman sunnah yang satu lagi tadi tu. Maka apa-apa yang kurang daripada 5 awsuq, iaitu kurang daripada 60 gantang, maka tidak ada zakat baginya. Tidak ada zakat baginya. Okay. Dan seterusnya wa takhsis an-nutqi bil qiyas.
takhsis an-nutqi bil qiyas. Apakah makna an-nutq? An-nutq di sini pada uruf usuliyin, pada istilah usuliyin adalah al-kitabu was sunnah. Itu kitab dan sunnah, Quran dan sunnah lah an-nutqu di sini. Hanya Al-Quran dan sunnah berlaku padanya takhsis dengan qiyas. Kerana apa? Kerana qiyas tu akhirnya qiyas itu bersandar pada nas, sama ada kitab, sama ada Quran ataupun sunnah. Ke hujung-hujungnya ataupun akhirnya qiyas itu tidaklah kecuali bersandar pada Quran dan sunnah, seolah-olah yang menjadi mukhassis di situ adalah Quran dan sunnah juga. Okey. Kalau kita dapat baca contoh di sini adalah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Okay. Penzina wanita dan penzina lelaki, maka tebat mereka ini setiap orang dengan 100 kali sebatan. Penzina wanita dan penzina lelaki umum mencakupi semua penzina, sama ada hamba ataupun orang yang merdeka. Tapi dalam ayat yang lain, hamba telah dikecualikan daripada hukum 100 kali sebatan ni, iaitu فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Okay, ayat ni melibatkan hamba. Ayat ni membicarakan tentang hamba, maka hukum hamba di sini adalah nisfu ma 'alal muhsanat, iaitu separuh daripada wanita-wanita yang merdeka. Itu wanita-wanita merdeka yang melakukan zina, hukumnya adalah 100 kali sebatan. Ke 100 kali sebatan, separuh daripada 100 kali adalah 50. Ke hukum sebat bagi hamba yang berzina, hamba wanita yang berzina adalah 50 kali sebatan sahaja. Tapi di sini ada satu lagi, timbul satu masalah yang lain, iaitu bagaimana pula dengan hamba lelaki? Sebab yang ada datang ayat di sini adalah tentang wanita, hamba wanita. Okey. Di sinilah berlaku qiyas. Wa qisal 'abdu bil amati fi nisfi bi jami' ar-raqabah. Maknanya hamba lelaki yang berzina mengambil hukum hamba wanita yang berzina dengan cara qiyas. Kerana kedua-duanya adalah hamba, maka hamba lelaki juga mengambil hukum 50 kali sebatan juga. Okay. Dan contoh dalam sunnah yang berlaku takhsis dengan qiyas, iaitu layul wajidi ay matluhu yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Okay. Hadis ni dia cerita pasal apa? Cerita pasal orang-orang kaya yang berhutang ni, yang melambat-lambatkan bayar hutang ni, yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu, maknanya dihalalkan untuk didedahkan nama dia ni, dan kira diaibkanlah, maknanya bila diiklankan bahawa dia ni tak bayar hutang tu, kita telah mendedahkan pribadi dia lah, irdahu, yang boleh dihukum, wa 'uqubatahu, dan dia boleh dihukum lah. Hadis ni umum, layul wajid layul wajid di sini lafaz yang am, kerana ada idhafah kat situ, layul wajid matul ghani, iaitu orang kaya yang melambat-lambatkan bayar hutang ni, dia halal didedahkan, dihukum. Tapi orang-orang kaya ni,
orang kaya yang melambatkan hutang ni termasuklah antara kalau orang kaya tersebut berhutang dengan anaknya, adakah halal bagi anak tu untuk memalukan ayahnya itu ataupun menghukum ayahnya itu? Ke di sini berlaku takhsis iaitu mengeluarkan ayah yang berhutang, ayah yang kaya yang berhutang dengan anaknya itu tidak boleh, la yahil, tidak boleh dimalukan, didedahkan, dihukum. Kerana apa? Kerana qiyasan ala ta'fifi bil aulad. Hanya anak-anak ni tidak boleh derhaka dengan ibu bapa, iaitu dengan hanya perkataan uff dalam Quran, wala taqul lahuma uffin, ya, wala taqul lahuma uffin, larangan atas anak-anak ni menderhaka ibu bapa walau dengan kata-kata uff, apatah lagi menderhaka dengan memalukan ataupun menghukum ibu bapa. Dekat sini berlakulah qiyas, itu qiyas aulawi lah di sini, maknanya qiyas yang aula. Maknanya kalaulah anak tu tidak boleh menderhaka dengan ayahnya dengan hanya menyebut uff, apatah lagi kalau memalukan ayahnya, walaupun ayahnya tu tak bayar hutang anak dia. Okay. Itu adalah contoh sunnah yang berlaku padanya takhsis dengan qiyas. Dan seperti yang disebutkan sebenarnya, innama sahha takhsisun nutqi bil qiyas istinadihi ila nassin min kitabin sunnah. Dan sahnya berlaku takhsis Quran dan sunnah ini dengan qiyas adalah kerana apa? Kerana akhirnya qiyas itu sebenarnya bersandar kepada nas Quran ataupun nas sunnah. Macam masalah yang tadi, qiyas ayah tidak boleh keluar daripada hukum umum, boleh dimalukan ataupun dihukum kalau tak bayar hutang telah terkeluar daripadanya ayah yang kaya dengan anaknya. Hanya anak tak boleh buat, tidak boleh memalukan, mendedahkan ayah dia ataupun menghukum ayah dia ni disebabkan kerana ayah dia tak bayar hutang, kerana haram dengan cara qiyas tadi, iaitu tadi ni tak boleh derhaka dengan walau dengan perkataan uff, sedangkan apatah lagi dengan memalukan ataupun menghukum ayah dia. Okay. Al-mujmalu ma yaftaqiru ila al-bayan, dan ini adalah bahasan tentang mujmal. Kita akan sambung lagi pada siri-siri yang akan datang, insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.